Okey, so apa yang kita belajar sebelum ini ialah kita nak buat operasi tanpa dan tolak. Darat sebenarnya okey sikit. Okey, tanpa dan tolak untuk vektor. Dan apa yang cikgu sudah ajar ialah kalau huruf kecil senang. Huruf kecil kita akan macam kita buat algebra biasa. Okey, huruf besar nanti cikgu akan terangkan sikit. Okey, kita masih sambung lagi kalau cikgu bagi temperan garis punya. So yang kita tengok sebelum itu ialah tambahkan dua vektor ataupun tolak dua vektor. Sekarang kita akan tengok pula kalau lebih daripada dua vektor, macam mana kita nak buat ya. Okey, macam mana kita nak buat. So sebenarnya contohnya inilah soalan dia. Okey, inilah soalan dia. Cikgu suruh kamu, okey, cikgu tambah sikit kolon di tepi ini ya. Okey, sebenarnya gambar raja ini cikgu boleh terus buat, tapi sebab cikgu nak terangkan, so cikgu buat lukis baru cikgu lukis baru supaya mana dia, mana ungroup takut. Cikgu tanpa kolon di tepi dia dulu Okay. So bila dia minta kita tambah lebih daripada dua vektor, sebenarnya cara buat lebih kurang macam hari itu, hanya kita sekarang sambung saja. Okay, so katakan sekarang cikgu bagi kamu nak tambah 4 vektor ini. Okay, nak tambah 4 vektor ini. Okay, cikgu namakan sebagai vektor 1, vektor 2, vektor 3, vektor 4. Sesuka hatilah cikgu asing-asingkan dia. Okay, kita nak tambah vektor ini Okay, kita nak tambah vektor ini. Sebenarnya tidak ada orang wajibkan nak mula dengan mana satu, kalau tambahlah. Kalau tambah. Untuk soalan ini sebenarnya paling senang ialah ini 3, lepas tu 4, lepas tu 2, lepas itu 1. Paling senang ialah ikut ini. Tapi cikgu sengaja tak buat ini dulu. Kita buat susunan perlainan. Cikgu nak bagi kamu tengok sebenarnya jawapan dia serupa Jawapan dia serupa Okey. Cikgu minta paling bawah lah. Okey. Ain. Okey. Jangan pilih vektor 3. Awak nak mula dengan vektor apa? Sesuka hati awak. 1. Okey, kita mula dengan vektor 1 So mula dengan vektor 1 maksudnya sekarang cikgu akan ambil satu katakan sesuka hati cikgu nak mula di mana katakan cikgu mula di sini. Cikgu mula di sini. So cikgu akan jalan satu langkah ke kiri dah kan? Okey, satu langkah ke kiri. Sekejap, nak tebak sikit. Okey. So, maksudnya kita mula di sini. Kita mula di sini. Sekarang cikgu pak ada di sini Cikgu pak ada di sini. Okey, sambung Okey, 1 kita sudah buat. 1 sudah buat. Okey, lepas tu you nak mula dengan mana? 3. Okey, nak mula dengan 3 Mula dengan 3. So kalau 3 maksudnya satu langkah ke kanan dan satu langkah ke bawah kan? Okey, so cikgu akan buat. Tadi tempat berhenti tadi cikgu buat lah Satu langkah, kejap perlu tekan. Satu langkah ke kanan, kemudian satu langkah ke bawah. So ini cikgu tempat cikgu Okey. Okey, dan arah dia ialah ke bawah. So maksudnya sekarang cikgu sudah dapat ada di sini cikgu sudah dapat ada di sini. Okey, lepas tu 4. Okey, nak 4 Kalau 4 maksudnya 2 ke kanan, 1 ke atas. Okey, selalu kamu kaji garis-garis ini, kamu jangan tengok cikgu condong ke atas 2 petak sebab 2 petak ini tak jelas sebenarnya. So lebih senang awak tengok kiri kanan atas bawah macam translasi So cikgu 2 ke kanan, 1 ke atas. So cikgu buat 2 ke kanan daripada tempat berhenti tadi, cikgu buat 2 ke kanan, 1 ke atas. Okey. So ini tempat dia. So maksudnya sekarang cikgu sudah berada di sini Okey, cikgu jalan ikut sini. Cikgu sudah berada di sini.
Okey, itu 4. So tinggal 2 lah tinggal 2 belum buat. So kalau kamu tengok 2 ialah 1 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas 1 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas. So sampai tempat berhenti ni, okey, 1 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas. So ini kejap, ni tempat dia. Okay. So cikgu pak ada di sinilah. Okay. Cikgu label kejap. Okay. So ini cikgu label orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat dan bulat merah. Okay, sekarang kita nak tulis jawapan. So bila nak tulis jawapan sama macam tadi. Dari mana tempat kita mula, sekarang kita berhenti di mana. So dari mana tempat kita pemula, orang yang keberapa ataupun bulat merah tu? Bulat merah kan cikgu? Okay, bulat merah. Kemudian berhenti di mana? Orang yang keempat. Orang yang pertama. Orang yang pertama. Cikgu tadi sengaja terbalikkan susunan dia. Okay, so maksudnya inilah jawapan kita. Okay, inilah jawapan dia. So ini kita panggil dia hukum poligon. Sekarang kali ini awak tak lukis segitiga lah. Awak sudah lukis macam poligon. Itu sebabnya dia namakan hukum ini sebagai hukum poligon. Okey, untuk garis ini, jawapan ini, dia arah ke atas ke arah ke bawah? Daripada bulat kepada orang pertama ke daripada orang pertama ke bulat? Dari orang pertama ke bulat. Tadi awak mula di mana? Oh, ke atasnya kan cikgu? Ke atas. So daripada bulat itu pergi kepada orang pertama itulah. So kamu mesti sentiasa bila buat soalan ni awak ingat awak mula di mana dan akhirnya awak berada di mana. So awak sambung. So anak panah selalu daripada tempat mula pergi kepada tempat berhenti. So ini jawapan kita. Okay? Ini jawapan kita. Okay, kalau kamu tengok maksudnya jawapan kita adalah satu jawapan macam ini. Cikgu tarik dia keluar. Okay. Ini ialah satu jawab. Maksudnya untuk gabungkan semua vektor ini, jawapan kita adalah satu garis macam ini. Di mana kalau cikgu ikut susunan 1, 3, 4, 2 lah. Kalau kenapa cikgu tadi kata 3, 4, 2, 1 paling senang? Sebab dalam gambar raja ini kalau kamu tengok sebenarnya cikgu sudah susun dalam keadaan yang elok. Bila cikgu mula daripada 3, cikgu ada di sini. Cikgu jalan sampai sini. Bila saya tambah 4, kalau kamu tengok jalan 4 ngangam kan daripada tempat berhenti tadi. So dia jalan sampai sini. Lepas tu tambah 2, sambung jalan saja di sini. Tambah 1 sampai sini. So kalau cikgu buat jawapan dia, tempat mula saya ialah bulat merah itu. Okey, tempat mula saya ialah bulat merah itu. Tempat berhenti ialah orang yang terakhir tadilah. Okey, ini. Ini jawapan saya. Dan kalau kamu tengok jawapan ini, kalau kamu tengok jawapan ini, arah kita pun ke atas lah kan sebab daripada tempat kita mula jalan sampai tempat kita berhenti. Okay. So kalau kamu tengok jawapan ini sebenarnya serupa dengan jawapan ini. Boleh? So sebenarnya tak kisah kalau tambah siapa buat dulu, siapa buat kemudian tak kisah sebab awak sebenarnya akan dapat jawapan yang sama. Walaupun poligon yang awak lukis itu nampak berlainan. Walaupun poligon yang kita nampak itu, yang kita lukis itu nampak berlainan. So dalam exam nanti kalau ada soalan, sebenarnya soalan ini tak banyak keluar. Soalan ini kalau dia keluar lebih kepada dia sudah siap jalan. Tanya awak nak jalan mana. Nanti kita akan tengok soalan itu. Sebenarnya jarang ada soalan dia suruh awak pindah-pindah garis itu untuk jalan. Tapi kalau dia nak keluar boleh tak? Boleh. Benda ini ada dalam sukatan kamu. So tak kisah kalau tambah macam dalam matematik lah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 2. Sama je jawapan dia. Siapa dulu, siapa kemudian. Walaupun tengah-tengah jalan itu nampak berbeza, tapi jawapan terakhir kita adalah sama. Jawapan terakhir kita adalah sama. Dan bila kita lukis ini bukan segitiga, kita panggil ini hukum poligon lah. Itu nama dia lah. Boleh?
So kalau soalan ini awak nak pakai hukum segi 4 selari sangat leceh. Awak tambah 2 tapak jawapan, jawapan itu pergi tambah lagi 1 banyak kali. Awak kalau lukis banyak segi 4 selari. Itu sebabnya cikgu tak suka gunakan hukum segi 4 selari. Okay. Hukum segitiga lebih senang difahami. Okay, sebagai contoh pula cikgu bagi ini. Kali ini cikgu nak terus pakai dia tak boleh lah. Cikgu nak terus pakai dia tak boleh. So bila keadaan ini berlaku, kalau cikgu nak tambah 4 vektor ini, tak ada pilihan lah. Cikgu memang kena lukis baru. Cikgu memang kena lukis baru. Okey, cikgu namakan dulu. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Sesuka hati mana satu awak nak mula. Okey, ada ni. Awak nak mula dengan mana? 4. 4 Okey, kejap. Cikgu cari garis. Awak beritahu cikgu nak jalan berapa langkah ke kiri kanan tak atas bawah itu. Okey, katakan cikgu mula sini. Okey, nak jalan macam mana? Kanan 1, bawah 1. Okey, kanan 1, bawah 1. Okey, tunggu cikgu kejap sebab ringan sangat tak nampak nanti. Okey, so kamu ingat kita mula di sini. Okey, kita jalan sampai sini kita jalan sampai sini. Okey. Okey, lepas tu you nak buat garis mana? 2. Okey, garis 2 garis 2 Okey, kejap. Okey, daripada tempat ini macam mana perjalanan saya? 4 ke kanan. Okey, 4 ke kanan. Atas bawah tak ada kan? Okey. So kita tapak garis ini. Kejap, cikgu tebak sikit. Okey. So maksudnya cikgu sudah jalan ke sini. Okey, cikgu letak orang kedua. Okey, dalam bila awak buat latihan sebenarnya tak payahlah orang 1, orang 2, tak payah lukis orang tu pun sebab cikgu nak bagi kamu faham awak macam seolah-olahnya kita tengah jalan Okey, so lepas tu you nak mana? 1 ke 3? 3. Okey, 3 Susunan tak kisah ikut gerak hati kita aja. Okey. So cikgu mula di sini. Macam mana perjalanan saya? Kalau nak buat 3? 3 ke kanan, 1 ke bawah. Okey, 3 ke kanan, 1 ke bawah. Okey, so ini saya. Okey. So cikgu tapak ini. Okey, ini tempat cikgu. Orang ketiga. Okey, lepas tu tinggal terakhir lah yang vektor 1. So macam mana perjalanan saya? 1 kanan, 2 atas. Okey, dari sini 1 kanan, 2 ke atas. Okey. Okey, ini garis saya, ini tempat saya berada. Okey, kita sudah habis buat keempat-empat. So, jawapan dia. Cikgu kena mula di mana? Bulat merah sampai orang ke 4. Okey, bulat merah sampai orang ke-4. Lupa tulis 4 tak apa Okey, daripada bulat merah sampai orang yang ke-4. Okey, arah Ke kanan. ke kanan. So ini ialah jawapan untuk soalan ini Jawapan untuk soalannya inilah. Ini jawapan dia. Okey, boleh So, kalau kamu sudah faham hukum segitiga, hukum poligon ni sebenarnya tak ada apa. Sambung jalan. Senang cakap sambung jalan aja. Okey, pastikan awak punya arah betul. Maka lepas tu awak sambung saja. Tempat mula pergi kepada tempat terakhir. Betul lah. So, ini jawapan dia lah. Okey. Okey. So, sekarang kita tengok yang lebih banyak digunakan dalam soalan nanti ialah sebenarnya dia sudah siap jalan. Kamu tengok dia sudah siap jalan. A pergi D, D pergi C, C pergi B. Semua sudah ada jalan. Dia tanya kamu macam mana nak jalan. Lebih kepada macam ini So di sini kalau kamu tengok Raja menunjukkan sebuah segi 4 selari A, B, C, D. So bila dia cakap segi 4 selari A, B, C, D, kamu jangan kata, oh itu segi 4 selari. Awak kena faham lah. Nanti sisi AB selari dengan DC. So kalau kita baca arah yang sama, AB, DC, itu ialah vektor yang sama. Kita kena pastikan arah baca pun sama lah.
Okay? Kemudian kita tahu sisi AD dengan sisi BC adalah selari. So kita akan kata, dan panjang dia pun sama kan? So kita akan kata vektor AD akan sama dengan vektor BC. Ini benda yang awak kena tahu. Soalan tak cakap banyak. Soalan hanya akan kata ini ialah segi empat selari. So bila dia kata segi empat selari, awak kena fahamlah kita ada konsep dua sisi selari, dua pasang sisi selari, dan untuk segi empat selari dia punya panjang pun sama. Dia punya panjang pun sama. So bila soalan bagi kita diberi bahawa soalan bagi kita diberi bahawa AB sama dengan X. So kita sebenarnya ini tempat A pergi B, tempat A pergi B. Tapi sebenarnya kita bukan hanya setakat label di sini, kita juga label lagi yang sama dengan dia. Kalau A pergi B, yang sama dengan dia ialah ini. Dan kita label dalam gambar raja ini, dia punya vektor lah. Dia punya vektor ialah S. So jangan hanya setakat tulis macam ini. Sebab kalau awak setakat tulis macam ini, nanti orang tak nampak A pergi B ke B pergi A. So bila awak label vektor dalam gambar raja, kena label nama dia, kena label anak panah dia. So cikgu akan buat di sini X juga, dan anak panah pun turun ke bawah lah, supaya dia dalam arah yang sama. Kalau kamu kata, cikgu, saya tak nak label arah ini, saya nak label CD, boleh tak? Boleh, dengan syaratnya, ini awak jangan namakan dia sebagai X, vektor X. Awak nama dia sebagai negatif vektor X. Sebab magnitude sama, arah pelainan. Kalau awak nak. Tapi kebiasaannya kita memang akan buat label arah sama je. Sorry. Kita akan buat label arah sama saja, tak payah pening. Nanti nak terbalik, baru terbalik. Lepas tu kita ada maklumat yang kedua, iaitu AD sama dengan Y. So kita tengok dulu dalam gambar raja, AD di sini. So yang mungkin sama dengan dia satu lagi ialah BC lah. Kita nampak yang selari. So AD sama dengan Y. So cikgu pun kena label anak panah dia Y. Kemudian BC anak panah dia. Pastikan cikgu label dengan anak panah yang sama. Sekarang awak kena cikgu tanya, apakah vektor AC? Apakah vektor AC? So bila cikgu kata vektor AC, maksudnya cikgu mula di sini. Cikgu mula di A dan cikgu akan berhenti di C. Cikgu berhenti di sini. Yang dimasukkan sebenarnya vektor AC, yang dimasukkan sebagai vektor AC sebenarnya ialah vektor ini, Tapi vektor ini kita tak ada nama dia. Dan soalan minta kita bagi nama kepada dia dalam sebutan X dan Y. So, kamu akan nampak garis ini sebenarnya dia tak sama arah dengan X, dia pun tak sama dengan Y. Nak kata negatif pun tak, dia memang satu arah yang berlainan. Satu arah yang berlainan. So, kamu kena fikirkanlah, bayangkan sekarang katakan inilah rumah awak, inilah sekolah, awak nak pergi ke sekolah, nak jalan paling pendek ialah teruslah daripada sekolah rumah kita terus pergi kepada sekolah, jangan pusing-pusing, itu jalan yang paling pendek. Tapi mungkin awak bayangkan rumah awak di sini, sekolah awak di sini tak ada jalan, ataupun jalan ini mungkin terlalu gelap, tak sesuai kita jalan, bahaya. So apa cara lain cikgu boleh jalan? Daripada tempat A nak pergi kepada tempat C. Dan kita akan sentiasa pilih jalan yang ada nama. Cikgu suka pakai garis-garis ini. Kalau dia ada nama di sini, cikgu kata ini ialah jalan yang ada nama. So sekarang kita kena fikirkan A nak pergi kepada C. Macam mana saya nak gerak? Dan cikgu mesti gerak di atas jalan yang ada nama. Dengan arah yang betul. So di mana saya nak jalan? Mesti mula di A. Mesti di A, berhenti di C. So, cikgu boleh pergi ke mana kalau cikgu tak direct jalan? Hazwani, cikgu boleh jalan ke mana baru pergi ke C? Pilih jalan yang ada nama. Hazwani, cuba aja, tak apa. Sebab ini baru aja.
Azwani, mana Azwani? Azwani Safia. Azwani Safia. Hilang lah orang. Cikgu cari orang lain. Farisa. B ya cikgu. Okey. Terpulang kepada kamu. Okey. Kalau masuk awak akan mula-mula A jalan sampai B. Kemudian daripada B, awak jalan sampai C. Masuk awak betul tak? Okey. So, bila kamu nak jawab soalan ini, so ini Farisa nampak ialah dia kata dia nak pergi B dulu. Dan cikgu boleh terima cadangan ini sebab A pergi B kita ada nama. B pergi C pun kita ada nama. So, boleh buat cadangan ini. Boleh buat cadangan ini. Hanya penulisan dia, tadi cikgu tulis macam ini untuk awak fikir saja. Okey, dalam exam awak perlu tulis penulisan dia dan cara tulis macam bawah ini. Okey, A sampai mana? Katakan sampai B. Awak kata A, B. Lepas tu kita sambung jalan lagi, kita tambah. Tambah, garis kedua ialah apa? B pergi C. So, cara penulisan adalah macam ini. Maksudnya bila cikgu suruh awak namakan vektor AC, mula-mula awak kena beritahu saya perjalanan awak ialah AB tambah BC. Maksudnya awak akan gunakan garis ini kemudian tambah garis ini. Okey, lepas itu baru kita tulis jawapan dia. Okey, apa nama AB, Farisa? X. Okey, BC? Y. Y. So, kita boleh namakan soalan ini suruh kita ungkapkan vektor ini dalam sebutan X dan Y. So, jawapan kita ialah X tanpa Y. Boleh? Penulisan macam ini ya. Penulisan macam ini. Bila huruf besar pakai anak panah, bila huruf kecil ada kelompan di bawah. Jangan lupa sebab waktu awak hantar latihan kepada saya, awak tak mampu dah dapat anak panah dan gelombang itu. Tapi penulisan awak kena ada. Okey, sekarang kita tengok kepada BD. Okey, cikgu tanya vektor BD ya. Kejap cikgu tukar warna sikit. Okey. Katakan cikgu tanya vektor cikgu tanya vektor BD. So kalau kamu tengok dalam gambar raja ini dia BD. Arah macam ini ya. BD. So kita akan mula di B, berhenti di D. Okey, Shikin. So tengah-tengah awak nak pergi mana? Awak nak singgah di mana? B ke C. Boleh. So maksud awak ialah kita akan mula-mula kita akan gunakan jalan B pergi C. Lepas tu C pergi D. Kalau keadaan perlu, sebenarnya awak boleh jalan singgah banyak tempat pun boleh sebenarnya ya. Singgah banyak tempat pun boleh. Mana tahu. Okay, sebenarnya ini senang saja kan. P pergi C, C pergi D. Tak tahulah ada orang dia sudah pening kot. Dia pun, cikgu saya jalan P pergi C, C pergi A, A pergi D. Boleh juga. Janji mula di tempat B, berhenti di tempat D. Jalan lebih, kerja lebih. Tapi jawapan serupa. Boleh ya? So di sini pilihannya pilihan Shikin kan B, C, C, D. Mungkin ada di antara kamu kata cikgu saya nak B, A, A, D boleh tak? Boleh, sebenarnya boleh. Macam tadi punya. Farisa kata dia pilih B. Kalau ada orang kata cikgu saya bukan nak jalan A, B, B, C, saya nak jalan A, D, D, C, boleh sebenarnya. Boleh. Jawapan serupa je. Jawapan serupa je. Cikgu tulis ini hanya semata-mata sebab ini pilihan kawan kamu. So, B pergi D, pilihan Shikin, B, C, kemudian C, D. So, apakah B, C? Y. B, C, Y. C, D? Tambah X. Tengok arah dia. Oh, negatif. So, sebenarnya ialah tambah negatif X lah. So, kalau awak ringkaskan ialah Y tolak X. Hati-hati dengan anak panah dia. Boleh? Okey, itu soalan 3. Sebenarnya kebanyakan masa soalan lebih kepada jenis ini. Dia sudah siap semua jalan lah. Tak payah kita pergi lukis jalan dia. Tapi awak kena tahu nak jalan dari mana. Dia biasanya bagi jalan straight lah. Okay, B pergi D. Lepas tapi dia nak awak bagi nama kepada BD ni. So kita kena, cikgu suka kata ini macam highway. Highway terus straight. Supaya pendek kan cepat sampai.
Tapi katakan highway ini tak ada, apa jalan kampung kita boleh pergi? Jalan kampung yang ada nama lah. Jangan masuk hutan. Okey, kita tengok soalan ini. Okay, Raja menunjukkan sebuah heksagon sekata PQRSTU. Okey, di sini kita tengok dulu PQ sama dengan hash. So lebih senang ialah dalam gambar Raja ini awak label dulu semua yang sama dengan PQ punya. Okey, semua yang sama dengan PQ. Amira, semua yang sama dengan PQ, ada mana lagi selain daripada PQ? TS. Okey, TS. Ada lagi, ini heksagon sekata. Cikgu, kalau yang tengah-tengah tu dia termasuk ke? Ya, masuk juga. Ini tapi dua lah dua. Satu sini pergi sini. Okey, boleh ya? Katakan tengah-tengah itu cikgu namakan dia sebagai O lah. Maksudnya UO ada satu, OA ada satu. Boleh? Cikgu letak nama lah supaya nanti awak senang nak cakap dengan saya. Okay. Cikgu letak O okay, supaya senang nak cakap. So maksudnya dalam gambar Raja awak sebenarnya boleh awak labelkan semua hash. Nanti puas saja, pakai saja. Tak payah pening lah. Okay. Sekarang kita tengok maklumat yang kedua. PU sama dengan K. PU sama dengan K. So PU ialah garis ini. Okey, garis apa lagi sama dengan PU? Intan? UT tak sama. Dia mesti contoh arah macam tu. RS ya, ada lagi? Q dekat dalam apa kira? Cikgu letak O. Okay, so QO. Okay, QO dengan OT. Dengan OT. Okay, so di sini cikgu akan namakan dia sebagai K lah, namakan dia sebagai K. Okay, K. Okay, so anak panah dia PU semua anak panah awak kena labelkan jangan setakat tulis veto tapi tak tulis anak panah dia. Nanti akan berlaku bila cikgu nak bagi jawapan benda itu mungkin sepatutnya tolak awak lupa nak letak Okay, kita tengok yang ketiga, QR sama dengan M. QR sama dengan M. So Ilya sama dengan QR punya, QR di sini. PO. Okay, OS. UT. UT. Semua nama sudah ada. Kalau semua nama sudah ada, kalau cikgu tanya soalan ini kita tak payah susah. Sebab sebut saja nama dia. Semua sudah ada jawapan. Okey. So soalan saya, satu lagi cikgu nak ajar kamu cara tengok Di sini cikgu kata ungkapkan veto-veto perikut dalam sebutan hash, K atau stroke dan M. Maksudnya jawapan kamu boleh hanya ada salah satu huruf saja, itu mungkin hanya ada hash, tak ada KM. Itu sebabnya dia letak atau. Ataupun mungkin hanya ada dua huruf. Tapi boleh juga ketiga-tiga huruf ada. Itu sebabnya istilah dia ni atau dan. Boleh Kalau tidak biasanya kita nampak dan kan. Dalam contohnya atas ini. Dalam sebutan X dan Y. Kalau kamu tengok bunyi dia dalam sebutan X dan Y, maksudnya jawapan kita ada S, ada Y. Kalau kamu tengok ini, ada S, ada Y. Tapi kalau cikgu kata dalam sebutan S dan, kalau cikgu tambah ini, maksudnya dalam jawapan kita boleh ada SY kedua-dua, tapi boleh juga hanya ada S, tak ada Y. Ada Y, tak ada S. Boleh. Kalau ada perkataan ini, dan, stroke, atau. Kalau hanya ada perkataan dan, maksudnya jawapan kita ada kedua-dua. Kalau awak tak dapat kedua-dua, biasanya something wrong lah. Cuba cek mana kesalahan awak. So, pergi kepada soalan ini. Sebenarnya soalan ini lebih daripada satu jawapan. Lebih daripada satu jawapan. Dan awak nampak jawapan itu adalah berbeza. Okay. Cikgu tanya, apakah UQ? Sebenarnya dalam gambar Raja, cikgu padang O. Tak pula padang O lah. UQ. Cari mana UQ satu garis baru sebenarnya. Boleh? Cikgu pula aja. U di sini, Q di sini. So kalau kamu tengok, sebenarnya paling senang ialah cikgu buat satu garis di sini lah kan. Saya buat satu garis di sini. Tapi sekarang tak ada garis sini. Kalau saya buat pun, minta maaf lah, tak tahu apa nama dia.
Okey. So mana tempat saya boleh jalan? Saya mesti mula di U dan mesti berhenti di Q. Tengah-tengah saya nak singgah berapa tempat tak kisah. Tapi mula mesti U, berhenti mesti Q. Okey, Bakis, you nak singgah berapa tempat dan apa tempat itu? Satu tempat P. Okey, boleh. So kalau satu tempat cara kita tulis ialah UP tambah PQ. Itu cara tulis dia. Okey. So apakah UP? Negatif K. Berhati-hati dengan arah dia. So kalau gambar raja kamu tadi sudah label anak panah dengan betul, maka awak lebih senang elok kepada dia lah. Bayangkan tadi kalau awak hanya setakat tulis K, mungkin awak akan terus kata itu ialah K. Awak tak nampak benda itu arah sungsang. PQ Tambah H. Tambah H. So jawapan kita ialah negatif K tambah H. Boleh? Okay, sekarang kita tengok soalan seterusnya. TQ. Okay, TQ. Okay, cikgu minta Adam. Adam. TQ. Di mana? Okay, TQ. Oh, TQ sudah ada nama saya rasa. Tak payah jalan ke tempat lain pun boleh. Okay, jawapan TQ. Negatif 2K. Awak boleh bagi saya negatif 2K. Kali ini kenapa saya pun tak jalan ke tempat lain? Sebab jalan itu sudah ada nama. Terus jalan atas dia lah. Macam highway sudah siap bina kan, terus pakai highway tu. Tapi kalau siapa kata, cikgu saya nak pergi kepada O bagi Q, pergi kepada U bagi Q. Jawapan awak akan jadi L tambah H. Ada boleh cukup lah. Sebab awak punya ada. Okay? Kalau siapa kata, cikgu saya nak jalan kepada U jalan ke P jalan ke Q, boleh. Jawapan awak akan berbeza dalam nama vektor yang berbeza. Okay. Nanti kita pun memang akan nampak ada satu soalan sebab kita pakai jalan yang berlainan, kita dapat nama vektor yang berlainan. Dan lepas tu soalan itu ada benda dia nak tanya lagi. Tapi sekarang cikgu tak mampu sampai sana lagi ya. Okay, sekarang kita tengok yang terakhir TR T bagi A. Okay, T bagi A. Ada orang baru dah. Helmi sudah masuk Helmi? Tak ada. Izzat sudah masuk? Ada ego ada. Okay, Izzat okay. Helmi. Helmi. Izzat ada tak? Ada. Dua ada. Tapi Helmi jawab dulu Helmi jawab dulu. Cikgu tanya Izzat ada tak sebab saya sudah tanda. Okay, Helmi dulu Okay, T nak pergi A. So awak nak macam mana? Nama tak ada kan? So nak jalan ke mana? T ke D ke R. Ini O. Oh, okay. So terus O Okay. Jawapan terus lah. Tak apa. Okay, T pergi O pergi A. Okay, T pergi O, nama dia? Negatif K. Negatif K. O pergi A. Hash. Okay. Tambah So hash. jawapan kita negatif K tambah hash. Boleh Sebenarnya ada lebih daripada satu jawapan untuk soalan 4 ini. Sebab terlalu banyak jalan ada di sini. Semua jalan itu sudah elok, ada nama punya. Macamlah kita di Manjong kan nak pergi sekolah, jalan ada banyak. So okey lah kita pakai jalan ini pun boleh, pakai jalan itu pun boleh. Boleh sampai ke sekolah. Hanya ada yang jalan panjang, ada yang jalan pendek, ada yang jalan sibuk, ada jalan tak sibuk. Tapi semua itu okey, janji awak sampai. So kita tengok, yang ini sebenarnya kita pernah buat sudah, di mana cikgu bagi segaris, waktu tu cikgu ajar segaris dan selari itu. So sebab sebenarnya kita masih perlu ada kemahiran ini, so cikgu letak sini sekali lagi. So ABC adalah satu garis lurus, cikgu bagi AB ialah 2X, cikgu bagi AB ialah 2X. Lepas tu cikgu bagi satu hubungan di sini. 3AB sama dengan 2BC. So ada satu nisbah di sini 3AB sama dengan 2BC. Cikgu nak tahu apakah nisbah dia. So Izzat, apa nisbah dia? Macam nak baca nisbah dia? Nisbah dia 2-3. Okey, 2-3 ini mewakili apa sebenarnya? 2 ialah AB. Okey, 3 ialah BC.
BC So kamu ingat bila cikgu bagi benda macam ini, sebenarnya cikgu tidak galakkan kamu terus baca. Kalau boleh tak apalah. Tapi kalau saya bertanya, kenapa Izzat tahu AB 2, BC 3, bukan AB 3 ke? Okay. So apa yang awak ingat benda ini nak pergi kepada nisbah, sebenarnya dia kena melalui bahagi. So contohnya cikgu kekalkan AB, sebelah sana cikgu kekalkan nombor 2. So untuk BC, dia yang pindah, dia letak di bawah. Untuk sebelah kiri, 3 yang pindah, dia letak bawah. So baru itu tatanya kenapa AB, BC ialah 2, 3. Okay? Walaupun benda ini tak ada markah tau. Tapi kalau awak salah buat keputusan, yang seterusnya semua akan salah. So nisbah dia AB ialah 2, BC ialah 3. Dan macam cikgu cakap hari itu, sebenarnya terpulang kepada kamu. Awak tak semestinya nak buat jadual jika awak mampu. Bila cikgu bagi saja maklumat ini, awak mesti mampu bagi saya, vektor AB pasti tahulah sebab diberi oleh soalan. Awak boleh bagi saya vektor BC dan awak boleh bagi saya vektor seluruh garis ini. Cikgu tulis di luar. Boleh bagi saya vektor BC, boleh bagi saya vektor AC. Nanti biasanya soalan ini akan pakai vektor ini. Hanya bila nak pakai. Tapi di sini tak adalah sebab di sini hanya setakat nak namakan. Cikgu akan biasakan kamu ialah bila nampak ada nisbah diberi, awal-awal kita lengkapkan semua nama vektor ini. Nanti nak buat senang sikit. Okey. Siapa lagi yang masuk? Atika sudah masuk, Atika? Ya, cikgu. Okey, Atika. Boleh tak awak terus bagi saya vektor BC ataupun awak nak buat jadual? Ikut awak. Buat jadual lah. Okey. So, kalau awak kurang keyakinan, awak buat jadual. Macam cikgu hari tu awak sudah buat kan? 2 soalan kan? Kalau awak ada buat silap, cikgu kata awak pakai jadual aja. Sebab benda ini, jadual ini sebenarnya tak ada markah tau. Tapi kalau sebab benda ini salah, soalan ini 7-8 markah, biasanya awak susah nak dapat markah. Okay? So, kita buat jadual. So, paling bawah cikgu tulis apa? Atika sambung Paling bawah punya nama vektor ialah apa? Garis yang paling panjang? Sudah tak dengar sekali lagi? AC. AC. Alamak. Cikgu buat jadual baru sebab ini jadual cikgu tulis dalam tu. Kejap. Kamu isi dalam inilah tapi cikgu buang jadual ini sebab cikgu tulis dia akan lari. Kejap. Delete table ini. Okay. Cikgu. Okay, nama vektor ini nama vektor itu. So paling panjang tu AC. So atas itu cikgu nak tulis apa? Yang pertama nak tulis apa? AB. Okay, AB. Yang kedua? BC. Okay, BC. So ingat dia, semua ini mesti sama arah. Semua ini mesti sama arah. So kita masukkan nisbah dulu. So tadi kita kata AB ialah 2. So ini dia kan. Kemudian BC ialah 3. Okay, so bawah sekali berapa Atika? 5. 5. Yang kita sudah tahu nama ialah vektor AB. So ini ialah 2X. So sangat pasti nanti sini juga X, sini sudah X. 2 masih 2, maka 3. 3. 5. 5. 5, okay? Ataupun awak kata awak darat 1 pun boleh lah. Ingat hubungan itu hanya boleh darat dan bahagi, tak boleh tambah Okay. Ataupun yang ini awak kata sama. Sama sebenarnya maksudnya kita darat 1 lah. So, bila orang bagi saja kita satu nisbah macam ini, kita boleh sebutlah AB kita ialah 2X, BC kita ialah 3X, AC kita ialah 5X. Nanti soalan akan pakai kita gunakan sahaja. Kita label awak. Kita boleh label terus dalam gambar raja ataupun biasanya sebab label banyak sangat dalam gambar raja pening, cikgu akan kalau ada highlight pen, cikgu akan pakai highlight pen, highlight garis itu. So nanti cikgu tahu, okay, nak dapat apa-apa nama ikut garis ini, dalam garis ini punya, cikgu akan rujuk kepada jadual saya. Kalau saya buat dalam latihan saya, okay, cara saya buat untuk mengingatkan sendiri, nak label pada garis, kalau mampu, okay. Tapi kalau cikgu tak boleh lah, terlalu banyak, pening tengok. Maka apa yang awak boleh buat, kalau awak ada highlight pen, awak pakai highlight pen, highlightkan garis berkenaan, kemudian jadual itu awak buatlah satu highlight sikit macam ini. So nanti awak tahu, nak dapat apa-apa maklumat tentang garis ini, cuba cari dalam jadual ini. Mesti ada punya.
Mesti ada. Awak nak AB ada, awak nak BC ada, awak ada IC ada. Awak nak CA pun ada. Di mana kita ambil AC, kita bubuh negatif. Semua maklumat sudah ada. Okey, kita pergi kepada soalan 6. Kali ini masih benda yang sama, tapi kali ini awak nampak nama PR itu lebih rumit. Ada S, ada Y. Yang kita buat sebelum ini cikgu pakai 3Y, 3Y je lah kan. Tapi ini dalam satu garis ini sendiri sudah ada S, sudah ada Y. Dan cikgu pun bagi nisbah. So bila soalan jenis ni sama juga kalau siapa rasa cikgu saya tak payah buat benda ini, saya boleh jawab aja, jawablah, tak ada masalah untuk saya. Okey. Tapi kalau kamu kata cikgu tak tahulah macam mana kawan dapat benda ini, maka cikgu akan kata apa yang awak buat ialah awak pergi buat jadual. Tengok benda ini, buat jadual, letak di tepi. Akan pakai bila je. Cikgu padang sebab cikgu nak lukis sendiri ya. Okey ya. Okey, siapa lagi nama perlu? Hesrina ada, Hesrina? Tak ada ya. Afika Amira? Haras? Siapa lagi? Anissa? Okey. So orang yang sama juga kena panggil baliklah. Okey, tali bawah balik. Ain. Okey, Ain. Kita pakai teknik jadual. Okey, paling bawah ni cikgu nak tulis apa? PR. Okey, PR. Pertama? PQ. Okey, PQ. Kedua? QR. QR. Okey, cikgu sudah bagi dalam bentuk nisbah. So, senanglah kita tulis saja. PQ kita ialah? 1. 2. Lepas tu QR ada. Okey, QR ialah? 3. So, bawah sekali? 4. 4. Tak semestinya cikgu mesti bagi yang pertama dan kedua ikut nisbah yang dibagi. Kadang-kadang cikgu bagi pertama dan ketiga. Kadang-kadang cikgu bagi dua yang ketiga. Tapi dia akan bagi kita dua lah. So bila dia bagi kita dua, kita ingat konsep dia je lah. Jumlah dia mesti sama dengan bawah. So dia bagi mana dua pun tak ada masalah untuk kita. So antara 3 vektor ini, mana satu kita sudah tahu nama dia? PR. PR, bawah sekali. Okey, 3x tolak 4y. Okey. So sekarang kita nak namakan vektor ini. So kita boleh tulis benda ini dulu Kalau kamu nampak pertama ini ialah positif. So kita akan tahu ini pun positif, ini pun positif. Okey. Sebab dia akan ikut. Lepas tu kita nampak ada vektor S. So kita pun labelkan vektor S, vektor S. Lepas tu awak nampak tolak. 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 Okey, nampak Y, Y, Y. Yang kita hanya perlu buat ialah nombor saja. Ada 2 nombor kita kena settle nanti. Satu ialah 3, satu ialah 4. Okay, kita buat 3 dulu So 4 macam mana nak jadi 3? Darab apa? 4 darab apa boleh jadi 3? Ada ni? Darab 3/4. 3/4 kita potong-potong tak pakai 3/4. So 1 akan jadi 1 akan jadi so tak dengar sekali lagi 3/4 juga. Okey, 3/4. Kalau 3 ni 9/4. okey, 9/4. Dan kalau kamu nak tahu sendiri buat betul ataupun salah, apa yang awak perlu buat, cuba buat ini. 3/4 tambah 9/4. Boleh tak awak dapat 3? Cuba cek kejap, boleh dapat tak? 3/4 tambah 9/4. Boleh dapat 3? Boleh? Boleh, maksudnya betul lah. Okay. So itu satu cara kita nak fikirkan Kalau tak tapak nombor itu biasanya kalau tak tapak nombor itu biasanya masalahnya ialah nombor yang awak fikir darab itu mungkin tak betul. Okey, sekarang kita tengok ini pula Kita masih balik kepada ini 4. Okey, 4 ini sekarang dia jadi 4. Okey, sama ada awak kata awak darab 1 ataupun awak kata awak salin. So 1 akan jadi sambung. Ada ni kan? Okay, sambung. 1 akan jadi kalau 4 jadi 4. 1 akan jadi
Satu. Satu. Okay. Lepas tu 3 akan jadi 3. 3. Lepas tu awak nak tahu betul salah, cuba tengok. 1 tambah 3 betul tak dapat 4? Betul? Betul, maksudnya apa yang awak fikir adalah betul. So, bila soalan bagi satu nisbah macam ini, cikgu sudah boleh tahulah PQ ialah apa, QR ialah apa, PR ialah apa. So, macam soalan ini banyak benda nak tulis. Memang tak berapa sesuai kita nak conten di sini lah. Sebab nanti akan pengsang. Tengok, banyak sangat nama di situ. So, macam saya biasanya akan highlight dia dengan satu warna. Kemudian dalam jadual tu pun saya buat satu simbol. Janjinya cikgu nak tahu. Nanti saya nak cari garis ini, saya rujuk jadual ini. Semua maklumat sudah ada dalam jadual ini. Saya pakai saja. Saya tak nak pening dengan dia sudah. Boleh ya? Okay, cikgu sambung lagi. Soalan 7. Okay, PQS ialah sebuah segitiga. So, kalau di sini dia kata PQS ialah sebuah segitiga, maksudnya tak adalah maklumat tambahan lah sebab tak ada nisbah, tak adalah segi 4 sama, tak ada semua benda itu. Okay, lepas tu cikgu bagi PQ ialah 4P. So, cikgu akan galakkan kamu label dalam gambar raja. Okay, ini tempat dia. PQ, okay, ialah 4P. Okay, PQ ialah 4P. Okay, lepas tu cikgu bagi lagi maklumat PS. Okay, cikgu bagi lagi maklumat PS. Okay, P pergi S. Ini garis dia. Okay. Di mana PS ialah 5Q. Okay, lepas tu cikgu bagi satu nisbah di sini. 3Q sama dengan 3SR. So, bila cikgu bagi satu maklumat di sini, kita kena faham lah. Okay, kita kena faham. Kita kena buat jadual sudah. Tapi kita tengok dulu di mana letaknya S garis ini. Dia ada S, dia ada Q, dia ada A. Kalau kamu tengok, ini tempat dia. Ini tempat dia. Okay, so kita akan buat satu jadual untuk garis yang cikgu highlight pink color punya. Okay, nanti cikgu buang ini dulu. Kejap, cikgu hantar dia ke bawah. Okay, so kita akan buat jadual untuk dia. Okay, sampai siapa sudah? Hazwani? Hazwani? Tak ada. Farisa? 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 Hilang sudah. Ashikin? Ya. Okay. So, Ashikin, okay, kita nak buat jadual. So, paling bawah vektor mana? SQ. SQ. Vektor pertama? SR. SR. Vektor kedua? RQ. RQ. Okay, lepas tu kita nak lengkapkan nisbah. So, kita ada SQ sama dengan 3SR. Awak boleh terus baca nisbah ke awak kena ubah kepada bentuk bahagi dulu? 3-1. Okay, so kalau boleh terus tak apalah Kalau tak boleh punya, awak ubah kepada bentuk bahagi dulu. So, kamu akan fahamlah kenapa kawan kata SQ3, SR1 So, SQ3 bawah sekali Kena tengok bukan tiap-tiap kali nombor mesti ikut urutan SQ ialah 3. Kemudian SR ialah 1. So, tengah-tengah berapa? 2. Okay, 2. Okay, sekarang 3 vektor ini ada tak mana-mana satu awak sudah tahu nama dia? Tak ada kan? Soalan bagi kita PQ, bagi kita PS, dia tak bagi kita SQ ataupun QS. Okay, so bila keadaan ini berlaku, maksudnya kita tak boleh terus lengkapkan jadual, kita kena fikir dulu. Antara ini, SR, SRQ dengan SQ. Yang mana satu awak boleh tahu nama dia dengan pakai jalan cara lain? SQ. Maksudnya SQ, okay? So maksudnya di sini kita tak boleh terus buat jadual ini. Okay, apa yang kita perlu buat? Okay, kita kena okay. So okay, tak apalah So kita kena cari dulu SQ. Okay, kita kena cari SQ sebab soalan kali ini dia tak bagi maklumat direct kepada kita. So, SQ,
Walaupun soalan tak bagi nama, tapi kita boleh cari sendiri daripada sumber lain. Maksudnya bukan datang daripada jadual. So, awak nak singgah di mana? S ke P. S pergi P, kemudian P pergi Q. SP, Negatif 5 Q. PQ. Tambah 4 P. So, sekarang baru kita boleh isi di sinilah untuk SQ kita ialah negatif 5Q tambah 4P. Boleh? So nanti bila 3 vektor ini salah satu kita sudah tahu dia ialah apa, yang dua lagi baru kita pakai teknik lengkapkan jadual. So kalau kamu nampak tolak sini pun mesti ada tolak. Nampak Q dia mesti Q. Tambah dia mesti tambah. Kalau P dia mesti P. Okay? So sekarang kita akan tengok 3 macam mana nak jadi 5? Darab. 3. Darab 5/3. Darab 5/3. So 1 akan jadi 5/3. 5/3. 2 akan jadi 10/3. okey, 10/3. Tapi cek betul tak jumlah 2 itu dapat 5? Dapat. Dapat maksudnya okey. Okey, sekarang kita buat untuk P punya. Okey, 3 macam mana jadi 4? Darab 4/3. Darab 4/3. 1 akan jadi 4/3. 2 akan jadi 2 darab 4/3. 8/3. Okey, cuba jumlahkan boleh dapat 4 tak? Dapat. Dapat maksudnya okey. Okey, sekarang kita mula jawab soalan. Soalan minta kita nyatakan dalam sebutan P dan Q. Maksudnya jawapan kita biasanya ada P, ada Q. Dua-dua ada sebab dia pakai perkataan dan. Okey, cikgu tanya SQ. So kalau kamu tengok dalam gambar raja ini, SQ ialah garis pink color ini kan. Maksudnya jawapan sudah ada dalam jadual kita. So kalau kamu tengok, itu dia. Itu dia. Dan kalau kamu masih ingat, waktu ini kita dapat negatif 5Q tambah 4P, sebenarnya kita buat bawah ini. So, bila awak nak tulis jawapan, kita terpaksa tulis langkah dia. So, kita tulis ini sama dengan SP tambah PQ. Sama dengan negatif 5Q tambah 4P. Okay? Boleh ya? Okay, lepas tu cikgu tanya SR. Cikgu tanya sebenarnya soalan ini kalau awak terus tulis jawapan pun boleh. Boleh terus tulis jawapan kepada saya negatif 5Q tanpa 4P. Hanya kalau awak salah. Kalau awak salah, cikgu tak dapat bagi markah kaedah kepada awak. Tapi soalan ini sebenarnya kalau siapa tulis negatif 5Q tanpa 4P, cikgu tak kata awak salah tau. Sebab memang di dalam keadaan tengok tahu. Okey, SR. Kalau kamu tengok SR ialah warna ini. Ada jawapan dalam jadual kita. So, cari jawapan itu dan sebut kepada saya, Amira, SR. Negatif 5/3Q tambah 4/3P. Okay, tulis saja. Dengan syarat jadual ini awak kena tunjuk dalam exam nanti awak lukis di satu tempat baru mula jawab soalan ini. Supaya orang tahu awak ambil jawapan di sini. Boleh ya? Okay, lepas tu cikgu tanya PR. Izzat, PR. PR bukan warna pink color. Maksudnya cikgu tak boleh terus ambil jawapan daripada jadual. Jadual tak ada jawapan dia. So kalau kamu tengok dalam gambar raja, PR ini tak ada nama. Okay? Tak ada nama. So kita kena buatlah. Okay, awak nak singgah ke mana? Izzat? P ke S tambah SR. Okay. So awak sebenarnya ada dua pilihan. Awak boleh P pergi S, S pergi R. Ataupun, okay, cikgu kali ini buat kedua-dua untuk awak sebab, okay. Satu lagi awak boleh pilih P pergi Q, Q pergi R. Dua-dua betul nanti awak akan tengok jawapan terakhir dia sama Okay, kita buat cara pertama dulu P pergi S, Izzat? P pergi S 5Q. Okay, 5Q. S pergi R? Negatif 5/3
Q tambah 4/3 P. Okey. So bila ini adalah tanpa tolak yang biasa melibatkan huruf kecil Puan Azibra biasa. So apa jawapan dia? Yang boleh itu Q sorry bukan A, Q. Yang kita boleh ringkas inilah 5Q tanpa tolak ataupun tolak naik 5/3Q. Itu berapa? 10/3. Okey, kita Q. dapat 10/3Q tambah 4/3P, betul? Okey. Ini kalau kita jalan ikut S. Kita cuba tengok kalau saya jalan ikut P Okey. Cikgu cari, okay, help me. PQ. Cepat. 4P. Okay, 4P. So, masa saya sudah habis sebenarnya. Cikgu seterusnya sudah mula ke? Mula cakap dengan saya. Okay, QR. QR kalau kamu tengok warna pink. Jawapan ada dalam jadual. Help me. QR. 10/3. 10/3 sahaja. Q tambah 4/3P. Okey. Kenapa awak tak cakap negatif 10/3? Oh. Dia tak cikgu tanya awak. Cikgu nak QR. Cikgu nampak awak pilih ini kan? Awak pilih ini kan? Tapi kenapa awak cakap dengan saya 10/3Q tak cakap negatif 10/3Q? Memang tertinggal ke ada sebab tertentu? Sebab dia tak ada arah. Sebab dia arah lain kan, itu tolak akan jadi tambah. So kalau belakang dalam jadual ialah tambah 8/3P, sekarang sepatutnya tukar arah. Tolak. Okay. So jangan tukar arah sebelah aja sebab tadi awak cakap tambah. So sepatutnya tolaklah Bila arah songsan dua-dua simbol kena ubah. Tolak jadi tambah, tambah jadi tolak. Jangan ubah tepang aja, belakang lupa ubah Okay, cuba awak ringkaskan. Boleh tak awak dapat 10/3Q tambah 4/3P macam Izzat? Boleh dapat? Boleh? Boleh? Ya, boleh. Okay. So, contoh 8 sebenarnya benda yang lebih kurang sama lah Cikgu tidak sambung lah 8, 9 semua benda yang sama lah. So awak terus pergi buat latihan. Kalau tak mampu baru cikgu terang balik lah sebab benda yang sama aja. So latihan untuk hari ini, ini perlu ajar lagi. Alamak, tak ada masalah. Tak apa. Okay, soalan 2 kemudian. Okay, soalan 3. Apa cikgu nak? Ini pun tak sempat lagi ajar. Okay, kamu jawab saja soalan soalan 4, soalan 5, 4, 5, 6 dan 7A. 4, 5, 6, 7A. 7B cikgu perlu ajar. Okey, itu latihan untuk hari ini. Okey, nama yang pernah sebut itu nak lift, boleh mula lift untuk next lesson.